Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, so untuk video kali ini saya akan sambung mengenai topik yang saya terangkan dalam video sebelum ini, iaitu mengenai perkembangan di Eropah. Okey, kalau korang dah pernah belajar dalam video-video yang sebelum ini, saya dah pernah terangkan tentang bagaimana kronologi masyarakat Eropah pada zaman dahulu, daripada zaman klasik iaitu pada zaman tamadun Yunani dengan tamadun Rom, bertukar kepada zaman pertengahan iaitu zaman gelap, zaman Renaissance dengan zaman Reformation, dan bertukar kepada zaman moden ketika berlakunya revolusi pertanian dan revolusi industri. So itu adalah kronologi yang saya dah terangkan. Lepas itu saya terangkan juga tentang apa zaman yang awal. Zaman awal dalam zaman pertengahan iaitu zaman gelap. Dan saya terangkan zaman pertengahan ada 3 tahap. Tahap awal, tahap kemuncak dan tahap akhir. Tahap awal saya dah terangkan dalam video yang sebelum ini iaitu zaman gelap. Korang dah tahu definisi zaman gelap, korang dah tahu mengenai ciri-ciri zaman gelap dan sebagainya. Okey, dan pada hari ini kita akan sambung lagi. Okey, kalau korang ingat saya cakapkan ada 3 peringkat. Zaman awal ataupun peringkat awal saya dah terangkan sebelum ini. Hari ini kita akan tengok peringkat kemuncak, zaman pertengahan kemuncak kita panggil. Okey, dan apa yang berlaku pada zaman kemuncak ini? Okey, itu yang kita akan belajar, iaitu mengenai zaman kemuncak ataupun kita panggil sebagai zaman perubahan. Kenapa dikatakan sebagai zaman perubahan? Okey, kamu kena tengok kalau kamu tengok yang ke atas ini, zaman awal adalah zaman gelap. Okey, korang dah belajar. Dan zaman yang akhir adalah zaman Renaissance yang korang akan belajar dalam video yang seterusnya. Dan pada hari ini kita nak tengok di antara zaman gelap dengan zaman Renaissance, apa yang berlaku. Di tengah-tengah inilah kita panggil sebagai zaman kemuncak. Ataupun kita panggil zaman perubahan. Perubahan apa? Perubahan daripada zaman gelap kepada zaman Renaissance. Okey, itu kalau korang nak tengok secara kronologi. Okey, so apa yang berlaku pada zaman kemuncak ini? Zaman kemuncak adalah zaman di mana orang-orang di Eropah ini dah sekian lama hidup dalam zaman gelap, mereka mula berubah. Okey, mereka mula berubah dan mereka mula berubah untuk menjadi lebih baik. Itu yang berlaku pada zaman kemuncak. Okey, dan kita akan tengok ada beberapa perkara yang berlaku pada zaman kemuncak ini sebelum mereka masuk ke zaman Renaissance. Okey, yang pertama sekali yang korang tahu adalah pada ketika zaman kemuncak ini, golongan gereja ataupun dalam istilah dia kita panggil golongan paus. Okey, golongan paus ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam masyarakat Eropah. Okey, sebab kita tahu selepas kejatuhan zaman klasik, saya katakan sebelum ini, zaman gelap mereka hidup berkelompok. Okey, maksudnya mereka tidak ada orang kata satu institusi politik yang besar yang mengawal kesemuanya. Tidak ada. Tapi pada zaman kemuncak ini, golongan gereja ini menjadi orang kata berperanan penting sebab mereka yang menjadi ejen penyatuan. Maksudnya mereka yang menyatukan masyarakat Eropah ini semula. So betapa pentingnya peranan golongan gereja pada ketika ini, sebab golongan gereja inilah yang pada zaman kemuncak ini mula menyatukan semua masyarakat yang dah berpisah. Okey, pada zaman gelap ini dahulu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, pada zaman kemuncak inilah masyarakat dah mula menghargai. Okey, maksudnya baru permulaan, mereka dah mula menghargai ilmu pengetahuan semula. Pada ketika inilah mereka cuba mencari semula karya-karya ataupun ilmu-ilmu yang ada pada zaman Yunani dengan zaman Rom dahulu. Bagaimana dahulu tamadun Yunani dengan Rom boleh jadi tamadun yang hebat, mereka boleh musnah. Okey, dan apa
yang menyebabkan nenek moyang mereka boleh menjadi hebat? Di situlah mereka mula mencari semula ilmu-ilmu yang yang dibawa atau yang diwujudkan oleh tamadun Eropah klasik. Itu yang pertama. Okey, pada masa yang sama mereka mencari ilmu daripada sejarah silam. Yang kedua, bagaimana mereka mencari ilmu pengetahuan? Mereka mencedok ilmu-ilmu pengetahuan daripada tamadun yang sedang berkembang hebat pada ketika itu. Tidak lain tidak bukan adalah tamadun Islam. Sebab kamu kena tahu dalam kronologi sejarah, bila tamadun Islam mencapai kegemilangan, masyarakat Eropah mengalami kemerosotan. Nanti bila masyarakat Eropah dah mula mengalami Renaissance, dah mengalami kemajuan, di situlah berlakunya kemerosotan tamadun Islam. So bila mereka nak meningkat naik di inilah, mereka mencedok ilmu-ilmu yang ada daripada tamadun Islam. Sebab itu mereka boleh jadi masyarakat yang hebat. Okey, itu yang kedua. Okey, dan yang ketiga, korang kena tahu apa yang berlaku pada zaman kemuncak ataupun perubahan ini adalah berlaku pertambahan penduduk. Kenapa boleh berlaku pertambahan penduduk? Sebabkan golongan gereja ni dah mula menjadi ejen penyatuan. Jadi orang-orang semua dah mula berkumpul, dah mula bersatu padu. Sebab itulah berlaku pertambahan penduduk di dalam kawasan Eropah. Okey, itu yang ketiga. Okey, dan bila berlaku pertambahan penduduk, di situlah penduduk-penduduk ini dah mula mula kembali menceburi bidang perdagangan semula. Bidang perdagangan dah makin maju, mula berkembang sehingga menjadi lebih maju. Okey, itu yang berlaku. Okey, perdagangan bagi berkembang, golongan Viking dan Magyar tidak lagi mengganggu masyarakat Eropah. Di situlah mereka mula melakukan perdagangan hingga keluar benua Eropah. Dan sebab mereka nak menuju kemajuan dah. Jadi ini perubahan-perubahan awal yang mereka lakukan. Okey, so itu yang keempat. Okey, dan yang kelima, ini yang paling penting, wujud masyarakat kelas pertengahan. Apa pula kelas pertengahan ini? Kalau kamu ingat pada zaman gelap saya pernah terangkan, sistem hierarki ataupun politik zaman gelap dibahagikan kepada dua, yang memerintah dan yang diperintah. Raja, baron, gereja, kesatria. Dan yang memerintah adalah petani dan juga hamba. Tetapi pada zaman kemuncak ini, wujud satu golongan di tengah-tengah antara golongan yang memerintah dengan golongan yang diperintah, yang kita panggil sebagai golongan pertengahan. Siapa golongan-golongan pertengahan ini? Golongan pertengahan ada seperti artisan dan juga pedagang. Ini contoh zaman gelap, hierarki zaman gelap. Ini adalah hierarki zaman pertengahan. Atas adalah yang memerintah, yang tengah adalah pertengahan, dan yang bawah adalah peringkat yang diperintah. Macam mana boleh wujud golongan-golongan masyarakat pertengahan ini? Sebabkan apa? Sebabkan masyarakat Eropah pada ketika ini dah mula menghargai ilmu. Jadi golongan-golongan yang diperintah ini, mana-mana golongan yang diperintah, petani yang mula belajar ilmu, mula menceburi satu bidang ilmu, mereka mula mengubah status sosial mereka menjadi yang lebih bagus, hingga kan mereka menjadi masyarakat pertengahan. Ada juga daripada pedagang-pedagang luar, sebab mereka dah ada sistem perdagangan. Jadi golongan-golongan pedagang luar yang datang ke Eropah inilah yang dianggap juga sebagai golongan pertengahan. Okey. Dan yang paling penting dan yang seterusnya adalah status sosial berubah. Apa ini status sosial? Kalau korang belajar pada zaman gelap, saya dah katakan, kehebatan seseorang itu dilihat dari segi dari berapa banyak tanah yang dia ada. Sebab itu kalau korang masih ingat dalam video yang sebelum ini, saya dah terangkan, okey, walaupun dalam sistem hierarki raja yang paling tinggi, tetapi yang paling berkuasa adalah golongan baron dan juga gereja. Kenapa? Sebab golongan baron ini adalah tuan tanah ataupun bangsawan, dan mereka mempunyai tanah yang lagi banyak daripada raja. Dan pada zaman gelap, kekuatan seseorang itu dilihat dari segi berapa banyak tanah yang dia ada. Lagi banyak tanah yang dia ada, lagi banyak petani yang dia ada, baron itu adalah baron yang paling hebat, okey, dekat kawasan tersebut.
Tetapi bila sampai zaman kemuncak, okey, status sosial ataupun kehebatan seseorang itu tidak lagi dilihat dari segi pemilikan tanah, tapi dari segi berapa banyak duit yang dia ada, berapa banyak kekayaan yang dia ada. Kenapa boleh ada kekayaan dan bagaimana boleh ada perubahan sistem status sosial ini? Disebabkan oleh adanya perdagangan yang berkembang. Bila ada perdagangan, adanya perkembangan, orang kata pertukaran wang berlaku. So di situ di mana status sosial masyarakat Eropah berubah, di mana kalau nak melihat seseorang itu hebat adalah berdasarkan kekayaan mereka. Dapat tak dekat situ? So itu adalah berapa ciri penting, dan secara keseluruhan je korang melihat bahawa zaman kemuncak ini adalah di mana masyarakat Eropah ini dah mula sedar akan kesilapan yang mereka lakukan pada zaman gelap. Jadi mereka ingin berubah. Yang mana tidak ada ilmu pengetahuan, mereka mula menghargai ilmu pengetahuan. Mereka mula mencuburi bidang-bidang ilmu, bidang kesenian, kebudayaan, kesusastraan, bidang pertanian dan sebagainya. Mereka mula mencari, belajar, sehingga nanti bila mereka dah keluar daripada zaman kemuncak, mereka akan sampai ke satu zaman yang terakhir, kita panggil sebagai zaman Renaissance. Okey. So, itu adalah serba sedikit tentang zaman kemuncak, ataupun kita panggil zaman kemuncak pertengahan. Inilah zaman perubahan antara zaman gelap kepada zaman Renaissance. Zaman awal pertengahan iaitu zaman gelap, zaman kemuncak pertengahan iaitu apa yang kita belajar pada hari ini, dan pada video yang akan datang saya akan terangkan mengenai zaman akhir pertengahan iaitu permulaan zaman Renaissance. Apa pula zaman Renaissance? Saya akan terangkan dalam video saya yang akan datang. Okey, saya rasa sampai di situ sahaja pembelajaran kita pada hari ini. So kita recap balik apa yang korang belajar pada hari ini adalah mengenai bagaimana nak membezakan antara zaman kemuncak awal dan juga akhir, dan kita tengok juga apa ciri-ciri ataupun ciri-ciri ataupun perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat Eropah sebelum mereka bertukar ataupun berubah kepada zaman yang lebih hebat iaitu zaman Renaissance. Okey, saya rasa sampai di situ saja. Kita jumpa lagi dalam video saya yang akan datang, dan lepas ini dalam video yang selepas ini kita akan bincang mengenai apa itu zaman Renaissance dan juga zaman Reformation. Okey, di akhir kata jangan lupa untuk layari website kita orang eTution.my, social media eTution, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan kalau korang ada apa-apa komen, feedback ataupun korang nak request apa-apa jenis video yang ingin kita orang lakukan, korang boleh komen. Okey, dan jangan lupa subscribe YouTube kita orang. Dan yang paling penting, jangan lupa tagline eTution, anything, anytime dan anywhere. Okey, so di akhir kata Assalamualaikum. Jangan lupa saya Sehistrozi dalam eTution subjek sejarah. Bye.